Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Setiap minggu pastinya kami membawakan kepada anda topik-topik perbincangan khususnya berkaitan dengan kesihatan untuk kita memahami dan juga untuk pemahaman kita bersama. Dan malam ini kami akan bawakan kepada anda topik perbincangan yang sangat penting iaitu berkenaan kanser yang dikategorikan sebagai kanser ketiga tertinggi yang dialami ataupun berada dalam kalangan wanita di Malaysia, iaitu kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Jadi pada malam ini kita akan berikan kepada anda pencerahan dan kupasan mengenai apakah antara simptom-simptom bagi kanser cervix ini, bagaimana langkah-langkah pencegahan terbaik dan juga kaedah rawatannya, dan juga pada malam ini kami akan bawakan kepada anda seorang kanser survivor iaitu bekas pesakit bagi kanser pangkal rahim ini untuk kita berkongsi dan mengetahui apakah antara pengalaman beliau dalam menghadapi situasi sebagai seorang pesakit kanser pangkal rahim. Jadi anda bukan saja boleh menyaksikan kami di saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1, malah kami juga ingin mengajak anda untuk berinteraksi bersama kami. Kami akan bukakan nombor talian 0322829841 untuk anda menghubungi kami, dan juga mungkin anda mempunyai sebarang cadangan, persoalan ataupun ingin berkongsi persoalan, boleh saja hantar di laman Facebook rasmi kami iaitu Facebook Berita RTM. InsyaAllah dalam masa lebih kurang 1 jam ini saya akan baca soalan-soalan daripada anda dan kita akan ajukan bersama dengan pakar perubatan kita pada malam ini. Sebelum kita bersama dengan tetamu kita di studio pada malam ini, terlebih dahulu kita berehat seketika, saksikan kapsul yang kami sediakan ini. Iaitu tajuk perbincangan kita pada malam ini, kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Apa sebenarnya yang perlu kita ketahui berkenaan kanser cervix ini? Pastinya untuk kita mengupas berkenaan tajuk yang sangat penting dan dekat dengan masyarakat ini, kita bersama dengan Dr. Muhammad Nur Azam Muhammad Abbas yang merupakan pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi Institut Kanser Negara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Doktor. Tujuan kita pada malam ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada penonton berkenaan kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim ini. Seperti yang saya nyatakan tadi di awal siaran tadi Doktor, ia merupakan kanser ketiga tertinggi yang dialami oleh wanita di Malaysia. Jadi untuk permulaan ini, bagaimana Doktor melihat statistik bagi kanser cervix dalam kalangan wanita-wanita di Malaysia Doktor? Okey, untuk statistik kanser pangkal rahim atau nama lain kanser cervix, berdasarkan laporan Registri Kanser Kebangsaan yang untuk tahun 2012 ke 2016, kanser pangkal rahim ini ialah kanser yang ketiga tertinggi yang menyerang wanita di Malaysia. Dianggarkan lebih kurang 6 dalam 100,000 wanita di Malaysia telah didiagnos dengan masalah ini. Dan penyakit ini selalunya bermula pada usia 35 tahun, di mana kemuncaknya ialah di dalam lingkungan usia 50 ke 74 tahun. Dan lebih daripada 50% penyakit ini dikesan masih lagi di peringkat yang pertama, dan lebih kurang 40% dikesan sudah peringkat yang lebih tinggi. Di Institut Kanser Negara sendiri, data yang kami ada daripada 2013 sampai 2018 menunjukkan peningkatan kes yang ketara untuk kes-kes kanser cervix. Tetapi still dia punya numbers untuk kanser cervix ini ialah dalam nombor 3 dan nombor 4 di kalangan wanita mengikut data kami. Baik, itu dari sudut statistiknya Doktor. Dan bila kita bercakap kanser cervix ataupun kanser pangkal rahim, sudah pasti juga kita menyentuh dari segi tahap kesedaran. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat di luar sana yang masih tidak mengetahui apa sebenarnya kanser cervix ni. Jadi pencerahan daripada Doktor terlebih dahulu Doktor. Okey, untuk memahami kanser cervix, kita kena tahu dahulu cervix ni berada di mana. Okey, cervix ini ialah berada di satu bahagian sempit
di bawah rahim, boleh dikatakan sebagai pintu kepada rahim. So rahim ni ialah tempat pengembangan janin. Kalau wanita yang mengandung, dia akan babynya akan berkembang di dalam rahim. Dan cervix ni ialah penyambung antara rahim dan juga faraj. Faraj ni ialah tempat hubungan kelamin lelaki dan wanita. So kanser cervix ni ialah dia berlaku bila sel-sel di pangkal rahim itu berubah ataupun bermutasi menjadi sel-sel yang tidak sihat, dan seterusnya dia akan menambah dan membahagi secara tidak normal, dan seterusnya membentuk tumor. Tumor ini kalau kita tidak kesan dan rawat dari peringkat awal, seterusnya akan menyebabkan dia akan merebak kepada organ-organ lain. Oh, baik. Okey. Tadi doktor ada menyentuh berkenaan peringkat umur bagi individu yang berisiko untuk mendapat kanser cervix ini pada usia 35 tahun ke atas, ya doktor? Ya. Jadi bagaimana? Adakah kanser cervix ini boleh berlaku dalam kalangan wanita muda, doktor? Okey. Seperti yang saya cakap tadi, kanser cervix ini bermula pada umur 35 tahun hingga dan kemuncaknya pada umur 50 ke 74 tahun. Dan kebanyakan kanser cervix, lebih daripada 90% adalah disebabkan human papilloma virus, HPV, ataupun virus papilloma. Tapi lebih glamour kita panggil HPV lah. So HPV ni dia hadir apabila wanita sudah terdedah kepada hubungan kelamin. So untuk wanita yang berumur kurang daripada 20-an, kita anggap ataupun kita rasakan mungkin dia kebanyakannya belum terdedah terhadap hubungan kelamin. Oleh itu risiko untuk kanser cervix jarang pada umur-umur begini. Tapi tidak mustahil ada kes-kes yang tertentu di mana ada wanita yang berumur 20-an atau kurang daripada 20-an mengalami masalah kanser cervix. Dan selalunya kanser cervix jenis yang beliau ataupun mereka hadapi ialah bukan yang disebabkan oleh HPV punya jangkitan kuman. Jadi mungkin doktor boleh memberi penjelasan lagi, doktor. Ada pandangan di luar sana berkenaan kanser cervix ini hanya akan berlaku kepada wanita-wanita yang sudah berkahwin saja. Maksudnya wanita yang individu yang belum berkahwin, risiko terhadap dia untuk mendapat kanser cervix ini kurang. Jadi bagaimana, doktor? Untuk wanita yang sudah berkahwin, bermaksud dia sudah terekspos kepada jangkitan kuman HPV. Untuk usia yang muda, boleh dikatakan umur 20 ke 25, 25 ke 30, kebanyakan wanita ada antibodi yang akan menyembuhkan jangkitan HPV ini secara semula jadi dalam masa 2 tahun. So, lebih daripada 90% wanita akan dapat jangkitan kuman HPV ini di dalam hayat mereka. Okey. Cuma kebanyakannya sembuh secara semula jadi. Tetapi untuk wanita yang ada kanser cervix yang tidak bersangkut paut dengan jangkitan HPV, dia boleh berlaku awal. So selalunya jenis-jenis ini seperti neuroendocrine atau clear cell, jenis-jenis ini selalunya lebih agresif. Okey. Itu antara sudut pencerahan lah untuk kita memahami secara awalnya lah berkenaan kanser cervix ini. Jadi bagaimana, doktor, dari sudut pencerahan untuk kita memahami apa antara simptom-simptom bagi pesakit kanser cervix ini? Dari segi sudut tanda-tanda awal dia bagaimana, doktor, untuk kita berikan pencerahan kepada penonton di luar sana bahawa simptom-simptom ini merupakan tanda awal untuk mereka mendapat risiko jangkitan bagi HPV ataupun kanser cervix ini. Okey, untuk simptom-simptom awal kanser cervix, selalunya kebanyakan wanita yang datang dengan kanser cervix ini, kalau dia datang ke peringkat awal, selalunya mereka tidak ada simptom. Tetapi kalau simptom itu bermula, dia akan datang dengan 3 cara. Nombor 1 ialah datang dengan pendarahan. Pendarahannya dia boleh berlaku sama ada selepas putus haid ataupun selepas menopause, ataupun dia berlaku di antara
satu head ke satu head. Bermaksud bulan ni punya head dengan bulan depan punya head, dia akan datang in between pendarahan tu. Ataupun pendarahan tu akan berlaku semasa ataupun selepas melakukan hubungan kelamin. Itu dari segi pendarahan. Nombor dua ialah dari segi pengeluaran cecair daripada faraj. So, cecair daripada faraj ni, wanita boleh datang dengan pengeluaran cecair daripada faraj yang banyak ataupun yang berwarna, contohnya warna kuning atau warna hijau, dan juga boleh berbau. Dan yang ketiga, dia juga boleh datang dengan sakit. Sakit di kawasan panakan, sakit di belakang, sakit semasa melakukan hubungan kelamin. So ini semua simptom-simptom yang harus diambil kira dan tidak boleh dipandang remeh. Dan kalau seorang wanita itu sudah mempunyai kanser cervix di dalam badan, mereka juga boleh datang dengan kurang selera makan, kurang berat badan, nampak pucat dan letih, mungkin disebabkan oleh kehilangan darah. Oleh itu, wanita-wanita yang ada masalah-masalah sedemikian disarankan untuk terus berjumpa doktor untuk penyiasatan selanjutnya. Okey, itu sangat pentinglah untuk kita cakna terhadap kesihatan kendiri kita, doktor. Dan sekiranya terdapat simptom-simptom yang boleh menyebabkan kesan sampingan terhadap kesihatan kita, cepat-cepatlah kita berjumpa dengan doktor ataupun pakar kesihatan. Okey, doktor, bila kita bercakap berkenaan kanser ini, seperti kanser-kanser lain, dia ada peringkat-peringkat tertentu. Peringkat pertama, kanser peringkat kedua sampai keempat. Jadi pencerahan doktor berkenaan peringkat-peringkat ini bagaimana, doktor? Okey, secara kasarnya, peringkat pertama boleh terbagi kepada dua. Sama ada bermaksud sama ada kita nampak ada ketumbuhan atau kita tidak nampak ada ketumbuhan. So kalau kita tidak nampak ketumbuhan, kita kategorikan sebagai 1A. 1A pun ada banyak lagi kategorinya. Kalau kita nampak ketumbuhan, kita kategorikan sebagai 1B. 1B pun ada banyak kategorinya lain, bermaksud dia ikut saiz. Okey, untuk peringkat kedua, selalunya kanser cervix ni dia sudah mula merebak ke kawasan yang berdekatan. Contohnya di bahagian tepi rahim, di tepi pangkal rahim. Ataupun tisu-tisu yang memegang pangkal rahim itu sendiri. Peringkat ketiga, selalunya dia dah pergi lebih jauh, di mana dia boleh melibatkan keseluruhan faraj, ataupun dia sudah pergi ke tepi di mana dia sudah boleh menekan salur kencing menyebabkan buah pinggang kita bengkak. Dan tahap yang keempat, ini sudah melibatkan organ-organ lain. Contohnya pundi kencing, tempat berak, ataupun hati, paru-paru. Ini maknanya dia organ-organ lain selain daripada panakan itu sendiri. Okey, jadi pada keempat-empat peringkat tu mungkin ada yang beranggapan bahawa peringkat yang ketiga, keempat peratusan untuk sembuh tu kurang, ya doktor. Jadi mungkin di peringkat awal contoh tahap 1 dan kedua ada peratusan untuk sembuh itu, doktor. Betul, doktor? Ya, semuanya ada peratusan untuk sembuh. Cuma peratusan tu bergantung kepada tahap berapa kanser masa dia mula-mula datang, dan juga adakah dia memenuhi ataupun menjalankan rawatan dengan lengkap. Ada setengahnya tidak mahu apa-apa rawatan. Ada setengahnya memang bagus mengikut seluruh rawatan. Jadi peluang peratusan untuk sembuh tu bergantung. So tidak semua sama, kita tak boleh ambil macam blanket rule. Okey, itu antara pemahaman awal kita lah berkenaan kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini. Sekali lagi kami ingin mewar-warkan kepada anda, kami mengajak anda untuk berinteraksi bersama kami dalam bicara diari dan rawat ini. Sama ada anda boleh hubungi kami di talian 0322829841 ataupun boleh terus sahaja menghantar komentar-komentar anda, pengalaman anda, pandangan anda di Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah saya akan baca dan ajukan kepada tetamu kita pada malam ini. Kita akan teruskan perbincangan selepas ini. Kita akan juga bersama dengan seorang cancer survivor untuk kita mengetahui pengalaman dalam menghadapi situasi ataupun kanser cervix pangkal rahim ini. Semuanya akan kita kupas sebentar saja lagi. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita mengupas tajuk yang cukup penting pada malam ini, iaitu berkenaan kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix. Sekali lagi saya ingin war-warkan kepada anda, kami membuka talian untuk anda hubungi kami, iaitu 0322829841, ataupun boleh terus saja menghantar komentar anda di Facebook rasmi kami untuk kita ajukan persoalannya kepada tetamu kita di studio pada malam ini. Okey, kita nak teruskan perbincangan berkenaan kanser cervix ini, tapi terlebih dahulu saya ingin alu-alukan Datin Sri Hajah Ismailina Ismail yang merupakan seorang kanser survivor ataupun bekas pesakit bagi kanser pangkal rahim ini. Assalamualaikum Datin Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datin Sri kerana sudi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat malam ini untuk kita berkongsi pengalaman yang cukup berharga daripada Datin Sri sendiri menghadapi situasi getir dalam kehidupan. Jadi mungkin untuk permulaan Datin Sri boleh kongsikan bagaimana Datin Sri mengetahui yang Datin Sri menghidap kanser cervix ini. Apa antara titik tolak permulaannya Datin Sri? Sebenarnya saya start dengan bleeding. Tapi kita kan manusia biasa, kita selalu kata oh ini agaknya hormon dan sebagainya. Jadi saya tak ambil kisah sebenarnya. Sehinggalah tahun 2009 yang mana puasa bulan Ramadan tu, sepanjang bulan tu saya bleed. Dan kebetulan saya bawa anak saya untuk injection HPV. Dan sambil menunggu doktor tu saya fikir, dah kebetulan doktor depan mata, saya tanya je lah. Saya kata, doktor saya bleed. Ada series of bleed lah bila bersama, bila ni. Lepas tu dia kata, okey, lie down. Dan bila dia buat scan dari bawah, dan nampaklah cauliflower tu. Dia kata, girl, you have growth. Dia terus ambil sampel, masa tu hari Sabtu, dia kata datang balik hari Selasa. So bila saya datang hari Selasa tu, dia bagi tahu saya confirm it's cancer. Oh. Dari situlah titik permulaannya. Tapi masa tu saya masih okey. Sebab masa tu saya pun datang seorang sendiri, saya drive sendiri. Dia pun risau saya nak balik tu, tapi alhamdulillah saya okey. Tak ada breakdown lagi, sehinggalah bila dalam perjalanan balik tu ada seorang kawan lama yang tak pernah hubungi saya, tiba-tiba WhatsApp saya tanya apa khabar. Masa itulah saya mula breakdown. Tapi saya ambil benda ini sebagai sesuatu yang menangislah. Perkara biasa menangis. Cuma saya duduk dengan kedua bapa saya tak maklumkan langsung. Saya cuma bercakap dengan suami saya. Dan suami saya dengan, tak tahulah orang lelaki kan, dia selalu dia nampak macam cool je. Betul. Dia kata, okey jom kita pergi check. Jadi kita pergi check. MRI kata stage 3. Tapi bila kita buat physical examination, doktor kata 2C. Jadi bila dapat tu kami dah buat homework sebenarnya, sebab saya memang ada sejarah penyakit daripada umur 13 tahun. Dan memang sudah jadi fitrah pada saya akan buat homework banyak tentang kesihatan diri saya. Jadi kami cuba untuk rawatan alternatif. Malah kita dah sampai tahap nak mulakan rawatan alternatif tu. Tetapi sebelum tu saya minta dulu izin pada doktor yang nak merawat saya. Saya kata, doktor boleh tak bagi saya cuti 2 bulan? Dia kata, kenapa nak cuti? Saya kata, saya nak cuba rawatan alternatif ni dulu. Dan dia kata dengan saya ingat lagi doktor kata, Datin Sri, we do not know how long it has been inside you. Why wait? Jadi saya pun tawakal tu Allah. Saya kata dengan dia, dengan nasihat mak saya juga. Dia kata, alternatif tu boleh datang second, nombor 2. Yang penting sekali pergi dapatkan rawatan perubatan. Dan memanglah masa permulaan tu bila saya dah buat keputusan untuk rawatan perubatan, ramai juga yang telefon saya dan tanya, kenapa you decide, kenapa terlampau terburu-buru, kenapa tak cuba cara lain. Di situ saya mengambil pendekatan macam mana doktor yang nak merawat saya itu, dia cakap pada ketika ini akan ada ramai kawan-kawan yang akan menelefon dan memberi pandangan-pandangan yang berbeza. Tetapi dia kata, kalau Datin Sri percayakan saya, kita akan go through proses ni, ikut rejim yang saya tetapkan, insya-Allah boleh sembuh. Jadi di situlah saya teruskan rawatan saya dengan secara perubatan.
Okey, itu permulaan daripada perjalanan cerita Datin Sri sebagai seorang cancer survivor lah. Okey, doktor, melihat daripada pengalaman Datin Sri itu sendiri, simptom-simptom yang dialami oleh Datin Sri, adakah itu merupakan antara simptom-simptom yang normal untuk wanita-wanita di luar sana yang di peringkat awalnya mereka mengalami pendarahan, dan ia merupakan tanda-tanda awal kepada kanser cervix ini, doktor? Okey, seperti yang Datin Sri terangkan tadi, dia ada masalah pendarahan yang berpanjangan. Juga ada masalah pendarahan yang berlaku selepas hubungan kelamin. So ini antara orang kata simptom-simptom yang klasik untuk kanser pangkal rahim. So apa yang Puan Sri alami ialah seperti apa yang sepatutnya kita lakukanlah. Bermaksud kita tengok ada satu benda yang tidak normal di pangkal rahim, kita ambil tisu hantar ke makmal, confirmkan dia punya diagnosis sebagai kanser cervix, dan Puan Sri saya rasa melalui beberapa series of investigation lah. Masuklah ujian darah, nak tengok macam mana darah dalam badan mencukupi atau tidak, dan fungsi buah pinggang, fungsi hati, dan seterusnya akan melalui beberapa proses perimajan diagnostik dalam bentuk X-ray, ultrasound, CT scan, dalam kes ni MRI, which is lebih tepat. Dan untuk itu selalunya untuk assessment yang lebih komplit, kita akan buat satu minor procedure apa yang kita gelar sebagai examination under anesthesia. Bermaksud kita memeriksa puan di dalam bila kita bagi ubat bius supaya puan lebih relax dan kita boleh pastikan tahap berapa sebenarnya kanser ini. Dan juga kita akan tengok juga fungsi bunyi kencing tu adakah terlibat atau tidak. Selepas melalui semua series ni, barulah kita akan panggil pesakit termasuk family kalau diorang benarkan, dan kita akan berbincang mengenai plan. Apakah plan rawatan yang sesuai. So semua pesakit tidak sama dia punya plan rawatan. So ini semua bergantung kepada umur, kepada tahap kanser itu sendiri, bergantung kepada adakah pesakit itu mahu mengandung lagi atau tidak mahu mengandung lagi. So itu semua kita kena ambil kira untuk membuat satu plan rawatan yang sesuai untuk pesakit. So setiap pesakit tidak sama sebab setiap pesakit berbeza-beza apa kehendaknya. Okey, itu antara pencerahan berkenaan pengalaman yang dialami oleh Datin Sri sendiri. Doktor, ada juga dalam kalangan masyarakat kita yang lebih gemar untuk melaksanakan ataupun melakukan kaedah rawatan alternatif di luar sana. Jadi pandangan doktor sebagai seorang pakar perubatan dalam hal ini, doktor? Okey, perubatan pilihan perubatan alternatif ialah still menjadi satu pilihan dalam rawatan. Tetapi untuk kanser cervix, apa yang kita sebagai pengamal perubatan kita akan nasihatkan ialah berdasarkan bukti dan fakta. So dengan apa yang kita ada, kita akan cakap pilihan-pilihan rawatan seperti pembedahan, radioterapi, kemoterapi mampu untuk menyembuhkan ataupun menyelesaikan masalah yang puan hadapi. Dengan perubatan alternatif, bukan saya cakap saya ni penentang perubatan alternatif, tetapi perubatan alternatif pun juga satu ikhtiar. Cuma kalau boleh saya biarlah dia seiring dengan perubatan moden. Bukannya dia bertentangan. Baik. Apa-apa pun perlu rujuk dengan pakar perubatan kita sendirilah. Okey, Datin Sri, bagaimana Datin Sri dari segi kaedah perawatan yang Datin Sri lakukan sendiri sepanjang Datin Sri menghidap kanser cervix ini? Ya, Datin Sri bermula daripada tahun 2009. Jadi bagaimana daripada siri-siri rawatan tersebut? Mungkin Datin Sri boleh ceritakan. Kes saya berbeza kerana saya ada sejarah myasthenia gravis. Bila ada grave disease, doktor pun tahu bahawa kadar sembuh saya susah kalau saya buat operation. Jadi doktor mencadangkan agar saya kemo, radio dan diakhiri dengan brachytherapy. Rawatan saya ini cepat sebenarnya sebab saya ada satu iltizam. Saya nak sembuh, saya nak besarkan anak-anak saya nak tengok anak sulung saya kahwin. Itu motivasi saya. Jadi bila saja diagnose September 2009, Oktober 2009 saya terus decide buat keputusan untuk teruskan rawatan. Radio saya setiap hari Isnin sampai Jumaat. Kemo saya setiap hari Isnin. Sepatutnya kemo saya 5 sesi
Tapi selepas 3 kali tu saya dah ada alahan teruk, jadi dah dapat diskaun. Bukan shopping je diskaun tau. Dia sesi tu dapat diskaun. Tapi memanglah saya akui macam mana doktor cakap, setiap orang ada pengalaman yang berbeza. Jadi saya mengalami seperti mana pesakit-pesakit kanser yang lain. Saya ada masalah gas. Tetapi apa yang saya buat adalah bila kita melihat kepada satu matlamat, kita nak sihat, saya banyak eksperimen diri saya sendiri. Jadi macam contohnya kemoterapi saya setiap hari Isnin. Jadi saya ada masa Isnin tu kemo dan radio, saya ada masa Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ambil tes darah lagi untuk pastikan bahawa sel darah merah saya selamat, cukup untuk saya buat kemo Isnin. Jadi eksperimen saya ni untuk diri saya ambil kambing. Sebab pada saya fikirkan kalau Rasulullah makan kambing, saya guna teori sendiri dan saya eksperimen. Jadi first session tu saya dah berjaya, jadi saya teruskan. Alahan yang berikutnya juga tentang bila pangkal rahim ni radio dan kemo, radio banyak kepada pinggang ke bawah, jadi dia mengganggu usus dan masa itulah saya ada masalah angin. Tetapi semua perubatan semua ubat dah tak boleh buat dah, sampai doktor kata dah tak ada ubat dah yang nak bagi pada saya. Jadi saya kata okey, saya tak nak give up, saya kena usaha sendiri. Jadi apa yang saya buat adalah saya cuba makan setiap 2 jam. Jadi ada orang tanya, baguslah ada selera. Saya kata selera tak ada. Tetapi saya paksa diri saya sebab saya pegang balik saya kena sihat untuk besarkan anak-anak saya, dan saya kena sihat untuk tengok anak-anak saya kahwin. Itu motivasi yang baik tu Tan Sri. Itu pandangan seorang ibu kan. Jadi setiap 2 jam saya akan makan, sama ada saya makan heavy, nasi, ataupun saya minum air, Milo, makan biskut, dan saya selang teli. Di situ juga saya cakap diri saya untuk mengelakkan saya jemu, saya kena kreatif. Jadi makanan-makanan tu saya buat sendirilah. Saya kata mungkin selang biskut, roti, kek, curry puff saya buat. Dan hasilnya walaupun setelah saya selesai rawatan saya tak turun berat walaupun 100 gram. Alhamdulillah. Yang positifnya saya sihat di segitu, tapi negatifnya saya tak boleh kurus lah kan. Buat tak ada kurang pun 100 gram pun saya turun. Dan saya rasa selepas sesi kemo yang ketiga tu saya dah berada di atas wheelchair sebab saya labium saya dah masak. Dan saya tidak dibenarkan untuk bergerak. Jadi masa itulah saya minta, kadang-kadang saya dah tak tahan sangat, saya akan minta untuk masuk ward untuk buat oksigen terapi. Dan lepas habis kemo dan 22 siri radioterapi, saya cuti sebulan sebab saya masih lagi tidak boleh bergerak. Tetapi doktor paksa saya, dia kata tak boleh Datin Sri, dah sebulan gap. Kita kena teruskan dengan brachytherapy. Jadi saya lalui 3 sesi brachytherapy. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan tu kita buat PET scan. Alhamdulillah tak nampaklah akar-akarnya di mana-mana. Dan setelah 3 tahun berturut-turut saya buat PET scan, jadi doktor kata insya-Allah tak apa. Tak perlu dah nampak macam sihat. Cuma bila saya mulakan gerakan saya untuk memberi kesedaran kepada pesakit-pesakit kanser khususnya yang berada di luar bandar, di Parlimen Kepala Batas, bila tengok terlampau banyak sangat orang ada penyakit kanser, jadi saya datang balik 2013 untuk buat follow up dengan doktor sebab saya tahu bahawa saya pun kena jaga diri saya sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bebas. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita lepas ini akan mempincikan lagi berkenaan kaedah rawatan khususnya berkaitan dengan kanser cervix ini, terutamanya ramai dalam kalangan masyarakat di luar sana yang takut untuk tampil ke hadapan melakukan rawatan yang dicadangkan oleh pakar perubatan, antaranya kemoterapi. Takut sangat dengan kemoterapi. Kenapa? Selepas ini kita akan dapatkan pencerahan daripada doktor dan juga pengalaman daripada Datin Sri sendiri. Dan selepas ini juga saya akan baca persoalan-persoalan yang anda ajukan di laman Facebook kami
Berita RTM. Alhamdulillah banyak soalan yang telah kita lihat di laman Facebook Berita RTM pada ketika ini. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Alhamdulillah kembali Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbicara berkenaan kanser pangkal rahim ataupun kanser cervix ini. Okey, kita nak teruskan dengan kaedah-kaedah rawatan lah untuk kita mengetahui dengan lebih lanjutnya. Doktor, apakah antara kaedah-kaedah rawatan umum yang biasanya yang akan diberikan kepada pesakit-pesakit kanser cervix ini, Doktor? Okey, untuk rawatan ataupun kaedah rawatan bagi merawat kanser cervix ini, dia terbahagi kepada 3. Nombor 1 ialah pembedahan. Pembedahan ni ialah satu pilihan rawatan untuk selalunya untuk pesakit yang lebih muda dan juga pesakit yang datang dengan tumor yang kecil. Di mana dengan pembedahan sahaja mencukupi. Tetapi untuk pesakit yang tidak sesuai dengan pembedahan, pilihan yang kedua ialah radioterapi seperti yang Datin Seri sendiri alami. So radioterapi ini ialah satu modul rawatan yang memberikan radiasi dos tinggi kepada pangkal rahim tu untuk membunuh sel-sel kanser dan juga menghalang pembentukan supaya saiz parah itu mengecut. Dos radiasi tinggi ini diberi melalui satu alat yang tidak menyentuh badan sekalipun. Ambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk satu sesi. Tetapi dia kena ambil setiap 5 hari seminggu selama 5 minggu. Ada orang yang pendek 22 kali macam Datin Seri, ada orang yang panjang sampai 27 ke 28 kali. So selepas rawatan radioterapi, which is datang daripada atas, rawatan selepas radioterapi ialah brachytherapy. Brachytherapy ialah rawatan dos radiasi dos tinggi juga, tapi dia diberi di kawasan yang sekitar faras, sekitar pangkal rahim tu. So ada orang yang 2 kali, ada orang yang 3 kali, bergantung kepada dos yang telah dikira. Okey. Pilihan yang ketiga, maknanya pembedahan, radioterapi. Pilihan ketiga ialah kemoterapi. Okey, kemoterapi selalunya kita reserve untuk pesakit-pesakit yang datang pada tahap yang lebih tinggi. Tahap 4 contohnya, dia pergi ke paru-paru, pergi ke hati. So kemoterapi ialah satu pilihan. So macam Datin, dia dapat juga kemoterapi semasa radioterapi. So kemoterapi semasa radioterapi ialah tujuan dia ialah untuk meningkatkan sensitiviti badan terhadap rawatan radioterapi itu sendiri supaya dia lebih berkesan. Okey, kemoterapi semestinya dia datang dengan beberapa side effect. So efek-efek itu yang paling mudah ialah kebas-kebas tangan, kaki, rambut akan mula gugur, selera makan akan kurang. Ini secara general. Tapi spesifiknya itu bergantung kepada jenis kemoterapi yang akan diberikan. Jadi untuk makluman itu kita akan berbincang dengan pesakit bila kita merancang plan rawatan. Okey, itu antara kaedah-kaedah rawatan lah bagi kanser cervix ini. Okey, bagi Datin sendiri sebagai seorang cancer survivor, kita nak memberikan pemahaman dan juga meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat di luar sana berkenaan kanser survivor ini, dan juga ramai dalam kalangan masyarakat kita yang takut sangat nak pergi buat rawatan, khususnya radioterapi, kemoterapi, dan ada pelbagai andaian yang wujud di luar sana. Mungkin andaian yang salah ataupun negatif persepsinya. Jadi pencerahan daripada Datin sendiri sebagai seorang cancer survivor, jangan takut untuk ambil kemoterapi ataupun radioterapi, Datin. Okey, ya, sebab itu saya masa pada awal permulaan saya didiagnose sebagai kanser, saya cakap dengan suami saya. Saya kata, tolong jangan cakap dengan siapa-siapa, jangan cakap ramai-ramai orang, jangan bising-bising saya ada kanser. Sebab saya kata saya nak yang positive vibe saja. Tapi bila mana saya mula menyedari selepas saya selesai rawatan dan saya tengok macam mana ramai yang takut untuk mendapatkan rawatan kerana stigma-stigma seperti kalau kemo nanti boleh mati dan sebagainya, saya mula secara agresifnya mengadakan kempen-kempen secara personal dan kemudian saya join persatuan.
saya sentiasa melihat kepada diri saya, pengalaman saya, perawatan ini harus bergerak seiring dari semua perspektif. Bermakna dia bukan satu perspektif, yang lain ni kita tinggal. Jadi apa yang saya buat adalah dalam masa saya menjalani rawatan itu, saya juga eksperimen benda lain. Saya eksperimen macam mana nak tambah sel darah merah saya supaya memastikan kemo saya boleh setiap hari Isnin. Satu, macam mana saya eksperimen diri saya, sebab tu penting untuk kita tahu diri kita. Dan kita tetapkan target kita. Jadi saya tahu, okey, bila setiap 2 jam saya makan, alhamdulillah saya tak ada masalah gas. Saya tak ada masalah, memanglah alahan yang terlampau teruk itu setelah sesi ketiga kemoterapi. Tetapi pada saya, alhamdulillah saya tidak menghadapi masalah seperti gugur rambut. Saya tak ada masalah itu. Dan saya yakin bahawa ia juga dibantu dengan perkara-perkara lain yang saya ikhtiarkan. Seperti mana bila saya kemo, bila saya radio, memang kita takut. Tetapi kita ada Allah. Betul. Jadi apa yang saya buat adalah saya sentiasa berzikir dan saya doa. Sepanjang proses kemo, sepanjang proses menunggu, sepanjang proses rawatan saya akan zikir. Zikir dan saya minta, ya Allah Tuhanku, tolonglah sembuhkan saya nak sembuh. Dan kita kena yakin bahawa saya tak tahulah doktor, tapi macam saya sendiri, secara teorinya orang yang bukan doktor ni, saya fikir segala-galanya bergantung kepada sini juga. Bermakna kalau brain kita dah set bahawa kita harus sihat, kita kena, dia akan menyampaikan signal-signal yang positif ke seluruh sel-sel kita yang lain. So, ia akan membantu. Sebab itulah penting juga kita sentiasa buat homework. Dalam masa yang sama, kita buat solat tahajud. Jangan kita tinggalkan ayat Quran. Asalkan ada perkongsian tentang ayat Quran yang boleh menyembuhkan sel kanser, saya akan amalkan dan saya akan kongsi dengan mereka-mereka yang berhadapan. Jadi apa yang saya lakukan adalah di samping menjaga diri saya sendiri dengan pemakanan, dengan suplemen, dengan cara ritual alternatif, saya juga bantu dengan yang lain. Selalunya bila saya ziarah, kalau saya dapat je, saya dah bagi motivasi, saya akan minta nombor dan saya akan share. Share perkara, sebab itu penting sangat pesakit kanser ni ada support dari orang, the right person. Betul. Support daripada orang yang positif. Bukanlah kata lari daripada family, tetapi kalau adalah rakan-rakan atau jiran-jiran atau siapa saja yang datang ziarah. Sebab kadang-kadang kita ni perkara A bila balik dah jadi B, C, D, E, F. Dan ia sampai balik ke telinga yang pesakit kanser ni, jadi dia terus memikir dan terus sedih. Dan dia terus buat keputusan, okeylah, kalau saya kemo nanti saya boleh mati. Kalau saya mati, siapa nak jaga anak? Ada pesakit kanser terlampau teruk merebaknya. Bila saya tanya kenapa tak nak pergi, dia kata sebab ramai orang yang ziarah saya kata kalau kemo boleh mati. Dan saya kata tidak. Saya kata jadi itulah perkara-perkara benda yang saya buat sampai sekarang. In fact, walaupun saya boleh katakan saya sihat, memanglah selepas treatment saya brachytherapy, saya ada beberapa siri lagi penyakit-penyakit yang timbul setelah saya punya kemo dan brachy. Tetapi saya sentiasa ambil itu sebagai perkara yang positif. Saya kata Allah sayang saya, sebab tu Allah bagi saya ujian-ujian ni. Dan untuk itu juga sebenarnya dia memberi satu ingatan kepada saya, okey, dalam kesibukan membantu yang lain, jangan lupa diri sendiri. So self-love itu penting. Self-compassion itu juga penting. Macam mana kalau kita naik kapal terbang kan, dia kata kalau corong oksigen turun, pakai pada diri sendiri dulu, baru kita tolong yang lain. So samalah, saya selalu bercakap, saya kena walk the talk. Jadi bermakna kalau saya nak berkongsi pengalaman dengan yang lain, saya juga kena pastikan diri saya sentiasa sihat
Dan alhamdulillah rezeki yang Allah bagi sehingga setakat ini saya sihat. Alhamdulillah. Betul tu Datin Sri. Seperti yang Datin Sri nyatakan tadi, bagaimana untuk kita pentingnya untuk kita membetulkan persepsi kita terhadap kaedah rawatan khususnya kemoterapi dan radioterapi ini. Jangan membuat sebarang andaian negatif. Sebenarnya kaedah rawatan yang disarankan oleh pakar perubatan ini sangat penting untuk memastikan kita dapat insya-Allah dapat sembuh daripada kanser cervix ini. Okey, Doktor dan Datin Sri, kita ada seorang pemanggil dari Pahang iaitu Haji Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji. Saya Haji Yahya bin Ismail. Tinggal di Kampung Merapu, sempadan dengan Bukang. Baik, Tuan Haji. Boleh teruskan dengan soalannya, Tuan Haji? Ya, saya kanser survival. Ada 3 kanser. Bermula tahun 14 hingga 2014. Kanser pertama kanser ni saya operasi di HKS, buat treatment kemo di Hospital Aman. Saya diberi 6 pusingan. Tapi sampai nampak saya pelat. Jadi saya minta sama doktor, saya tak nak sampai tak tahan. Jadi doktor minta saya buat tu sampai satu lagi. Dan buat ultrasound MRI, didapati berkurangan. Kemudian saya keluar daripada the next day, saya panggil balik kerana saya ada aktiviti hepatitis C, kanser hati. Esok pula ke hospital dan didapati saya ada hepatitis C tahap 4. Sampai doktor kata dia kata saya ada tempoh 3 bulan. Ya, Tuan Haji. Kemudian selepas tu saya selalu bawa ke Haji Anumrah. Kemudian saya berdoa di sana. Saya kata saya nak pastikan terus berturut-turut saya. Jadi dalam waktu malam saya bangun berdoa. Dan saya berdoa agar saya sembuh. Baik. Balik daripada Mekah tahun 2015. Baik. Dia kanser prostat. Ya, Tuan Haji. Ya. Jadi itu situasi yang dialami Tuan Haji. Jadi mungkin ada persoalan yang Tuan Haji secara spesifiknya ingin ajukan kepada doktor kita pada malam ini. Tuan Haji. Ya. Jadi selepas 5 tahun, saya yang lain dia prostat saja yang masih tidak clear. Prostat saya masuk satu HKS. Jadi prostat ni pun kencing dan tak lama. Apa sepatutnya doktor? Okey, baik. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Haji Yahya. Itu antara situasi yang dialami oleh salah seorang pesakit kanser di luar sana. Tapi kita boleh dengar tadi yang dialami adalah berkenaan kanser prostat dah. Dan malam ini kita bicara berkenaan kanser cervix. Jadi antara yang dikongsikan oleh Tuan Haji Yahya itu tadi sama seperti Datin Sri, mengamalkan dari segi spiritual dan juga mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk memastikan kesihatan kita bersama dan juga tawakallah berserah kepada Allah. Baik, saya akan membaca persoalan juga di laman Facebook rasmi kami Berita RTM untuk kita ajukan kepada doktor dan juga Datin Sri. Tapi terlebih dahulu penonton, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Saya akan membaca persoalan-persoalan yang anda ajukan di Facebook rasmi kami Berita RTM. Daripada Siti Ahmad, doktor, saya mempunyai fibroid walaupun sudah melakukan operasi pembedahan. Jadi fibroid ini ada lagi tertinggal. Adakah ini akan menyebabkan risiko tinggi untuk saya mendapat kanser cervix, doktor? Okey. Berkenaan pasal fibroid. Fibroid ini ialah satu ketumbuhan yang orang kata bukan kanser, which is benign condition,
dan dia sangat common, sangat biasa di kalangan wanita. Ini bermaksud kalau 10 orang wanita yang saya pilih secara rawak, 2 ke 3 daripadanya akan ada fibroid tanpa dia sedari. So, proses pembuangan rawatan fibroid ni dari segi makan ubat, dari segi injection, dari segi pembedahan. Mungkin dia memilih pembedahan sebelum ni yang dia cakap dah buang kan. So, bila ada pembuangan fibroid, selalunya doktor yang berkenaan akan buangkan sebanyak yang boleh. Dan tetapi fibroid ni dia ada chance 15% dalam masa 5 tahun untuk dia muncul kembali. Dan fibroid ni selalunya dia tidak menyebab kanser cervix. Tapi fibroid tu sendiri ada 1 ke 2% chance untuk dia bertukar menjadi kanser by its own. Apa yang kita kata sebagai sarkoma, which is lebih bahaya. Okey, doktor. Seperti Datin Sri sendiri, dia merupakan seorang cancer survivor pada ketika ini. Ada persoalan diajukan di luar sana, adakah bila pesakit tersebut diisytiharkan sebagai cancer survivor, adakah potensi untuk mendapat kanser cervix itu kembali tinggi ataupun bagaimana, doktor? Untuk wanita-wanita yang sudah melengkapkan rawatan, tak kisahlah sama ada pembedahan, radioterapi atau kemoterapi, mereka harus melalui proses pemantauan. Proses pemantauan ni untuk 2 tahun pertama, kita akan pantau 3 bulan sekali. So 3 bulan sekali kita akan assess patient secara total. Bermaksud kita kena ambil sampel di bawah, kena buat scan dan CT scan kalau perlu. Dan selepas 2 tahun kalau semuanya tidak ada masalah, pemantauan akan dijarakkan menjadi 6 bulan sekali untuk 3 tahun yang berikutnya. Okey. So, selepas 5 tahun, rawatannya, pemantauan dia akan jadi tahunan. Sampailah akhir hayat. Untuk kita kata cancer free, selalunya pemantauan tu kena sampai 10 tahun. Okey, itu pemantauannya sampai 10 tahun. Okey, Datin Sri, dalam ruangan yang kita ada ini, mungkin Datin Sri sebagai seorang cancer survivor boleh memberikan motivasi kepada penonton-penonton di luar sana bahawasanya apabila kita mendapat cancer cervix ini, bahawa kehidupan kita bukanlah berakhir di sini, tapi sebaliknya ada sinar harapan yang menanti kita. Mungkin kata-kata motivasi daripada Datin Sri sendiri. Okey, terima kasih Munawar. Yang pentingnya siapa saja yang merasakan bahawa ada perubahan kepada diri dia, tolong jangan buat konklusi sendiri. Kadang-kadang kita suka buat konklusi, oh ni mungkin perubahan hormon sebab dah berumur, jadi kita ambil leka. Sebenarnya jangan. Apa saja perubahan yang kita rasakan lain daripada biasa, terus pergi cek. Satu. Yang keduanya, berjumpalah dengan pakar yang pakar perubatan yang selayaknya. Ya, dari segi kes ni perubatan. Yang ketiganya, buat juga homework. Tolong jangan mudah mendengar daripada social media. Kadang-kadang social media ni kadang-kadang kita tak tahu pun di mana sumber-sumber informasi itu. Kalau kita rasa tidak yakin, maka cepat-cepatlah kita pergi buat homework dan berjumpalah dengan pakar perubatan untuk bertanyakan keadaan itu, ataupun bekas pesakit yang mungkin telah selamat. Yang berikutnya, saya amat menggalakkan supaya kita bila mana kita diperkenalkan dengan rejim-rejim modul-modul perubatan tu, tolonglah ikut. Jangan kita ambil culas, kerana seperti mana doktor pernah nasihatkan saya, kita tak tahu benda tu di dalam dah berapa lama. Jadi kenapa tunggu? Dan yang terakhir sekali, saya juga ingin menyarankan agar pergilah sertai mana-mana persatuan. Macam saya ikut kepada Persatuan Cancer Network Selangor dan wilayah. Kerana apa? Bila mana kita menyertai persatuan berikut, dia dalam grup dia ada sokongan-sokongan daripada pakar perubatan, daripada nutrisi, daripada survivor, dan kepada yang sekarang. Jadi dari masa ke semasa, kita akan dapat update tentang perkara yang terkini tentang kanser kita. Betul. Apa paling penting ialah untuk kita mendapatkan panduan ataupun nasihat daripada pakar perubatan, dan juga sistem sokongan sangat penting dalam memberikan motivasi kepada pesakit-pesakit kanser cervix di luar sana. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada